بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, teranglah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, sambung lagi perbincangan kita yang ketujuh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Ummu Habibah, Ramlah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berdoa, Allahumma abni'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abi Sufyan بأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رواه Muslim, syarah Muslim. Ya Allah, panjangkanlah pergaulanku dengan suamiku Rasulullah dan dengan bapaku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau, hai Ummu Habibah, telah meminta kepada Allah suatu ajal, suatu tempoh yang sudah ditetapkan, hari yang sudah dibilang, rezeki yang sudah dibahagi. Sesuatu itu tidak segera datang sebelum sampai waktunya dan tidak boleh terlambat dari waktunya. Kalau engkau minta kepada Allah supaya ia menjauhkan engkau dari siksaan neraka ataupun siksaan kubur, permintaan engkau itu adalah lebih baik dan lebih utama bagimu. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini adalah merupakan nas yang cukup jelas bahawa ajal dan rezeki itu sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan. Allah tidak akan berubah lagi daripada apa yang sudah ditakdirkan Allah di dalam azali dan di dalam ilmu Allah. Mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan menghubungkan silaturahim, memanjangkan umur, adalah bermaksud sebagaimana berikut. Pertama, umur seseorang itu diberi berkat jika ia menghubungkan silaturahim, iaitu sepanjang hayatnya mereka membuat perkara-perkara kebaikan dan tidak mensia-siakan umurnya. Inilah yang dimaksudkan dengan panjang umur. Yang kedua, perkara yang sesuai dengan apa yang nyata bagi malaikat dan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Misalnya seseorang itu ditakdirkan Allah umurnya 60 tahun,
Tetapi kalau ia menghubungkan silaturahim, maka umurnya ditambah 40 tahun lagi. Jadi apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz boleh berubah jika Allah hendak mengubahnya, tetapi takdir yang ada di dalam ilmu Allah tetap tidak berubah. Yang yang dimaksudkan di panjang umur kalau menghubungkan silaturahim adalah namanya yang baik lagi disebut-sebut orang sebagai orang yang baik, sekalipun ia sudah lama meninggal dunia. Ini keterangan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita nak cerita bahawa qada dan qadar adalah merupakan satu rahsia ketuhanan kepada diri hamba. Hamba tak tahu, melainkan hubungan antara hamba dengan Tuhan itu sendiri. Bila mana hamba tu cuba buka dalam bentuk olahan percakapan, maka percakapan dia itu boleh jadi mengelirukan dan boleh jadi orang salah faham, dan orang bersangka kepadanya dengan apa-apa sangka. So kita buat mari contoh cerita doa Ummu Habibah, Ramlah Ummu Habibah. Ramlah Ummu Habibah ni isteri Nabi daripada anak Abu Sufyan. Nabi SAW bukan sahaja kahwin dengan Sayyidina Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar jadi mertua Nabi. Nabi bukan sahaja berkahwin dengan Hafsah anak Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar adalah mertua Nabi. Mertua Nabi adalah kawan Nabi yang rapat dengan Nabi. Bukan setakat itu sahaja, bahkan Nabi juga berkahwin dengan anak orang yang memusuhi Nabi. Abu Sufyan akhirnya dia masuk Islam. Tetapi kisah penentangan dia terhadap Nabi panjang sebelum dia masuk Islam. Dia menentang Nabi pada waktu itu, pada waktu dia lawan Nabi itu. Nabi telah mengahwini anaknya. Sehingga sebelum berlaku Fathu Makkah, ayah, mana mertua dia lah, maknanya Abu Sufyan ni, pergi berjumpa dengan anaknya Ramlah Ummu Habibah, minta supaya anak dia Ramlah Ummu Habibah ini pujuk Nabi supaya jangan menyerang Mekah. Tetapi anak dia Ramlah Ummu Habibah tidak boleh nak rekomen apa-apa, kerana keputusan Nabi adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi ni dia tidak pandang seorang tu musuh, maka anak orang tu kita kena cicang-acur. Dah, anak dia musuh, anak orang tu Nabi berkahwin dengan. Hal lebih besar lagi, Nabi berkahwin dengan Safiyah bin Huyai bin Akhtab An-Nadiri. Huyai ini lawan Nabi sehingga sampai akhirnya dibunuh oleh Nabi SAW. Dia merancang perang Ahzab, dia merancang mengkhianati Nabi, merancang nak bunuh Nabi. Maka apabila sabit kesalahannya, Nabi SAW menjatuhkan hukuman kepada Bani Nadir. Dia dijatuhkan hukuman bunuh. Nabi menjatuhkan hukuman bunuh, maka Huyai bin Akhtab mati kena bunuh. Huyai, Nabi tanya dulu masa nak mati, tahu aku betul, tapi bagaimana boleh melawan juga kebenaran? Huyai ini jawab, tiap-tiap yang hidup akan rasa, akan melalui kematian berlaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pandai pula Huyai Yahudi ni baca Al-Quran. Dia kata yang hidup akan mati belaka, dan kematian aku yang macam ni dah ditentukan, takdir dah. Maka aku tidak rasa, aku tidak benci dan tidak merasa benci kepada kematianku yang macam ni. Ada juga dia. Jadi Huyai mati dihukum oleh Nabi SAW. Anak dia Safiyah jadi tawanan perang. Pada itu anak dia masuk Islam.
Nabi berkahwin dengan Safiyah. Safiyah jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huyai itu siapa dia? Bapa Yahudi yang berancang nak perang Nabi. Nabi menjatuhkan hukuman kepada siapa dia? Bapa mertua dia lah. Ini di antara kehebatan yang ada pada Nabi. Kita ni lemah. Kita ni lemah. Kali perjalanan Nabi ni maknanya kita kena menikah dengan anak Presiden Amerika lah. Masuk Islam. Itu kekuatan yang ada pada kekuatan itu tidak ada pada kita hari ini. Ini pelajaran yang kita boleh belajar daripada kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramlah Ummu Habibah ini ada meriwayatkan beberapa hadis dan menceritakan cerita-cerita yang lain juga kepada para sahabat dan para tabi'in. Maka dia cerita suatu cerita yang kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia cerita satu cerita. Kemudian cerita dia tu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia minta Allah Subhanahu wa taala panjangkan hubungan dia dengan suaminya, dengan Rasulullah, dan dengan ayahnya Abu Sufyan, dan dengan saudara dia Muawiyah. Sebenarnya Abu Sufyan ni ada anak yang bernama Yazid. Abu Sufyan ada anak nama Yazid, ada cucu nama Yazid. Anak yang nama Yazid ni adalah abang Muawiyah. Dan Yazid cucu ni adalah anak Muawiyah. Maknanya Muawiyah dapat anak, ia bubuh nama abang dia. Dapat anak, ia bubuh nama abang dia, sebagai mengenangkan jasa abang dia. Abang dia mati mati kerana terkena penyakit taun amwas. Masa Sayyidina Umar pergi ke Palestin, ambil anak kunci Masjid Al-Aqsa daripada Safrayun, daripada paderi besar yang jaga Palestin. Lah balik, dalam perjalanan balik, taun amwas mula menyerang. Maka dia nak masuk ke dalam Syria. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam tak bagi. Kerana Nabi kata bila datang satu babak, maka orang yang ada kat situ jangan keluar, dan orang di luar jangan masuk. Maka ditahan. Sayyidina Umar tak masuk, terus balik ke Madinah. Jadi orang yang duduk di Syam terkena taun amwas ni ramai yang mati. Di antaranya ialah beberapa orang sahabat mati, ramai sahabat yang mati. Di antaranya adalah Yazid bin Abi Sufyan, abang kepada Muawiyah. Jadi dalam hadis ni, dalam doanya Ramlah Ummu Habibah ini tak sebut nama Yazid. Nama Yazid ni kurang terkenal. Yazid ni Yazid abang lah, bukan Yazid anak. Kurang terkenal. Jadi dia minta Allah Ta'ala panjangkan hubungan. Allahumma amti'ni bi zawji Nabi. Ya Allah, berikanlah kepada aku kenikmatan hidup sama dengan Nabi. Panjangkanlah kenikmatan itu, hidup sama dengan Nabi, dengan ayahku dan dengan saudaraku Muawiyah. Maka Nabi berkata, Nabi kata ni maknanya nak bagi faham lebih lagi. Bukan nak tegur hokmu kata salah. Tak. Minta supaya hubungan yang baik itu berpanjangan. Dia dengan Nabi sebagai suaminya, dia dengan ayahnya sebagai Abu Sufyan, dia dengan adik-beradik dia, dengan Muawiyah adik dia lah. Bukan maknanya doa ni suatu yang salah, tak. Suatu yang menyeleweng, tak. Tetapi membawa makna nak ajar dengan suatu didikan yang lebih dalam lagi. Nabi kata apa? Nabi kata engkau berdoa minta dengan Allah Ta'ala dengan suatu perkara. Kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu ajal, suatu tempoh yang sudah ditetapkan. Hari yang sudah dibilang, rezeki yang sudah dibagi. Suatu itu tidak segera datang sebelum sampai waktunya, dan tidak pula terlambat daripada waktunya. Maknanya hak Tuhan tetap dah. Jadi dah kalau semua benda ni Tuhan tetap dah, tak pula berdoa lah.
Tak, bukan begitu. Yang pertama kita kena berdoa. Ni Ramlah Ummu Habibah, isteri Nabi, berdoa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ni benda mesti. Yang pertama mesti ni untuk diri kita. Diri kita memerlukan kepada mi'raj. Ini sifat jiwa. Jiwa itu dia perlu mendaki. Mendaki itu berjalan di jalan ketuhanan. Jiwa yang tidak mendaki, jiwa itu dia akan sengsara. Tak bergerak, akan sengsara. Jiwa itu akan jadi gembira bila dia bergerak. Dan tabiat pergerakan, yang paling suka sekali dia bergerak di jalan Tuhannya, maka beribadatlah hamba ni, supaya jiwa dia mi'raj di atas jalan ketuhanan, jalan Tuhannya. Hamba ni berzikir, sembahyang, beribadat. Di antaranya juga ialah berdoa. Doa dengan makna minta Tuhan beri. Doa dengan makna minta kekuatan. Walaupun dia tahu Tuhan tak beri, tak ada masalah. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Nabi Musa tahu dah benda dia minta tu benda yang mustahil. Nabi Musa tahu, bukan Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Kita kata, oh Allah, Nabi Musa benda minta nak tengok Tuhan. Nabi Musa tahu dah Tuhan itu tidak boleh dilihat dengan mata. Tetapi dalam perjalanan menuju kepada ma'rifatullah, jiwa itu memerlukan kepada suatu kepuasan. Kepuasannya gitu. Kepuasannya gitu. Kepuasannya macam mana? Satu orang dia nak nikah. Satu orang lelaki nak nikah dengan satu orang perempuan. Pergi dekat keluarga perempuan. Dia beritahulah. Dia kata, makcik, saya nak menikah dengan anak makcik ni. Tapi tak kenal betul lagi. Nak kenal boleh tak? Makcik ni kata, nak nikah dengan anak kita boleh. Tengok selipar dia dah lah. Tak payah tengok tuang lah. Tengok selipar je. Pukul 4 sekarang dia balik kerja. Dia parking selipar dia tu dekat tangga merah. Mari tengok. Hak lagi ni pun marilah tengok. Bukan tengok tuang. Hak puang, hak jenak tu. Tengok selipar. Puas hati tak? Tak puas hati. Tak puas hati. Maka dia pun pergi jumpa dengan mak opang ni. Dia kata, makcik kita tak puas hati lah tengok selipar. Nak tengok tuang dia juga kalau boleh. Barulah boleh buat keputusan. Kenal ke tak berkenal. Keputusan tu mari daripada tengok tuang dia. Tengok selipar je tak cukup. Tak puas. Makcik kata, tengok selipar tak puas beginilah. Tengok baju dia. Hari Sabtu dia basuh baju, jemur dekat ampaian baju. Hari Sabtu marilah lalu kat sini, nampaklah baju dia ada di ampaian baju. Maka dia pun hari Sabtu mari tengok baju. Dia nak menikah dengan perempuan, bukan nak menikah dengan baju. Nak menikah dengan perempuan, nak tengok perempuan. Mak apa kata, tak payah tengok apa. Ada kepuasan tak? Sifat jiwa itu tidak puas. Sifat jiwa itu nak kenal juga tuang dia macam mana, nak kenal juga. Sebab begitu, itu sifat jiwa. Nabi Musa minta nak tengok Allah. Nabi Musa tahu dah Allah itu tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Yang boleh dilihat dengan mata hati, dengan fikiran ialah keagungan Allah, kebesaran Allah. Af'alullah itu boleh dilihat dengan mata hati. Nabi Musa tahu. Apa Nabi Musa minta juga? Sifat jiwa itu mestilah dikenyangkan. Maka di antara kita berdoa itu adalah mengenyangkan jiwa. Kemudian bila kita berdoa, minta, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita begitu, begini kita minta. Minta sihat. Tuhan beri dah. Ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan hubungan hamba dengan Tuhannya tidak sama antara hamba dengan hamba.
Tuhan beri pada hamba dia A macam ni. Tuhan beri pada hamba dia B macam ni. Tuhan beri pada hamba dia C macam ni. A, B, C tidak dapat benda yang sama. Jadi hubungan hamba dengan Tuhannya, A dengan Tuhannya macam ni, dapat. B dengan Tuhannya macam ni, tak dapat. Bukan menerangkan tentang Allah kasih pada A, tak kasih pada B. Tak. Bukan menerangkan Allah merahmati A dan tidak merahmati B. Tak. Allah Ta'ala merahmati hamba dia. Cuma pada ukuran mati, berbeza A dengan B. Pada ukuran akal, berbeza A dengan B. Pada ukuran nafsu, berbeza A dengan B. Pada ukuran kulit, pada ukuran Allah, Allah Ta'ala itu maha bijaksana dalam melayan hamba dia yang berbeza-beza tadi. Hubungan hamba dengan Tuhannya tidak mampu diceritakan oleh hamba. Kalau hamba cerita, maka tak akan sampai juga kepada apa orang dengar cerita dia tu, tidak akan sampai juga kepada rasa yang dia dapat, yang dia lalui berdasarkan kepada olahan cerita dia tu. Jadi Nabi SAW nak cerita ni biar lebih faham lagi. Kehidupan kita ada ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala. Manusia nak ubah macam mana? Tak boleh. Secara asasnya di sana ada beberapa perkara-perkara yang boleh berubah. Yang boleh berubah dengan doa. Ini duduk dalam rahsia ketuhanan. Jadi bila kita nak faham benda apa hak berubah, benda apa hak tak berubah, kita kena duduk dalam rahsia ketuhanan. Itulah hamba ini berhubungan dengan Tuhannya, dan berhubungan dengan Tuhannya yang akan dapatlah sekadar mana dia berhubungan dengan Tuhan. Yang seterusnya nombor 8, hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, ketika ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki Ansar, yakni penduduk Madinah yang beriman kepada Nabi. Lalu bertanya kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, inna nusibu sabiyan wa nuhibbul mal wa kaifa tara fil azli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa innakum taf'aluna dhalika la alaikum an taf'alu fa innahu laysat nasmatun kataballahu an takhruja illa hiya kainah. Rawahul Bukhari. Jadi orang Ansar ni kata, ya Rasulullah, kami dapat tawanan, di antaranya tawanan perempuan, dan kami memerlukan harta perang, dapat harta ghanimah. Di kalangan harta ghanimah tu ada orang puan, ada harta benda, ada emas, ada perak. Jadi kami dapat harta pasal perang ni macam mana? Lalu Rasulullah menjawab, lalu mereka bertanya, bagaimana pendapat engkau? Macam mana hukum lah. Apa pendapat engkau ya Rasulullah kalau dilakukan azal? Azal ni makna dia hamba perempuan itu disetubuh. Nanti orang dapat hamba ni menyetubuhi perempuan itu, bila air mani nak turun di pakar, akak lepas kat luar. Jadi nama dia azal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah betul kamu berbuat begitu? Tidak, jangan kamu berbuat begitu, kerana kesemua yang berjiwa yang telah ditakdirkan akan ada, ia mesti ada. Maknanya kalau Allah Ta'ala takdirkan nak beranak jugalah. Dari segi hurai yang saing, kalau azal tak beranak. Dari segi hurai yang saing, bila azal tak beranak sebab air mani tak bercatur. Beranak ni kerana berlaku percantuman zygot. Zygot maknanya percantuman antara benih lelaki dengan benih perempuan.
Tiba-tiba percantuman benih itu tidak berlaku. Macam mana nak jadi anak? Tapi Nabi nak cerita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu di luar daripada hukum adat dan juga hukum logik. Kebesaran dan keagungan Allah, tapi tidak berlaku lah. Maknanya tidak berlaku zegak jadi beranak. Melainkan dalam kisah Nabi Isa alaihissalam sahaja. Jadi orang ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum azal. Jadi daripada sini berlaku khilaf pula hukum azal ni boleh ke tak boleh. Dari segi fiqh, hukum fiqhnya. Ada pendapat kata tak boleh. Ada pendapat yang menyatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya bagi tahu tak boleh ni bukan maknanya tidak boleh, bukan makna haram tak, tetapi dengan makna yang makruh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan sahabat-sahabat Nabi di dalam suatu perang menentang orang-orang kafir telah beroleh harta rampasan perang dan orang tawanan. Jadi bila perang, orang perang zaman tu dia bawa harta. Orang perang zaman tu dia bawa emas, segala kepenatan dia cari harta dia bawa. Supaya apa? Supaya dia sungguh-sungguh berperang kerana dia tahu dah. Kerana dia nak set dalam fikiran dia, kalau aku kalah, bukan saja aku mati, tetapi harta benda yang aku cari selama ni juga akan dapat pada musuh. Maka anak bini aku yang aku tinggalkan itu akan makan apa? Tak ada apa yang nak dimakan. Mati juga anak bini aku. Di samping aku ni mati. Maka mereka bukan saja nak selamatkan diri mereka, tetapi juga bawa harta benda, nak selamatkan harta benda, nak selamatkan anak isteri mereka. Mereka berperang bersungguh-sungguh. Bila kalah perang, mereka terbunuh, maka yang menang dapat ambil harta. Undang-undang dunia masa itu macam tu. Yang menang dapat mengambil emas itu. Yang menang dapat mengambil kekayaan harta perak ke apa benda, boleh ambil. Bila ambil ni, maka dibahagikan ghanimah. Bagi ghanimah bukan hari tu, lepas minggu ke, lepas bulan ke, buat urusan lah. Cuma bila musuh telah lari dan musuh telah mati, ketika gelanggang perang itu masih panah lagi, taruh ada situ lagi, maka harta dikumpulkan, harta ghanimah itu dikumpulkan. Pada waktu itu nama harta tu Safi. Harta kutip dalam perang tu, dalam gelanggang perang, mula-mula sekali nama dia Safi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengambil harta itu sebanyak mana yang Nabi nak ambil, dan Nabi ambil. Perjalanan hidup Nabi, sunnah Nabinya, Nabi ambil untuk setahun makan keluarga dia. Lepas itu harta tu dia bawa pergilah, baliklah ke Madinah. Lepas itu diurus. Maknanya harta ghanimah itu dibahagikan bukan bagi biskup dikubur lepas mak orang tanam orang mati zaman dulu. Perang menang. Okey, tunggu belaka, kita nak bagi harta ghanimah ni hari ni juga. Tak, bukan begitu. Ada sistem dia. Jadi balik harta, sabar dulu. Yang banyak menguruskan benda ni adalah Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah ni bila dia berlaku satu-satu perang, dia awal sekali turun dan lewat sekali balik. Apa makna lewat sekali balik? Dia uruh itu, uruh ini. Lewat sekali. Abdul bin Rawah adalah orang paling lewat sekali balik dalam gelanggang perang. Maknanya dia uruh orang cedera, dia uruh orang sakit, dia uruh perubatan, termasuk dia uruh juga dia uruh juga harta ghanimah. Dia bawa balik ke Madinah. Akhirnya barulah dibahagikan oleh Rasulullah. 4/5 diberikan kepada tentera yang berperang. 1/5 baki dipecah pada 5 pula. Sebahagiannya dijadikan
diserahkan kepada kerajaan Islam. Itu zaman Nabi lah. Zaman Sayyidina Umar, harta dah banyak, maka Sayyidina Umar ubah harta ghanimah dijadikan harta negara, supaya negara dapat membangun, negara dengan kekayaan yang ada dapat membangun lebih baik daripada tentera-tentera yang kaya tu. Dia membangunkan, dia bangun diri dia sendiri, akhirnya boleh jadi rosak juga anak cucu. Tapi bila membangunkan negara, negara akan membangunkan rakyat dia, maka masalah balik kepada orang ramai juga. Jadi apa yang Sayyidina Umar buat ini dinamakan dengan nama ijtihad. Ijtihad sahabat, ijtihad ijma' sahabat yang tidak ada sahabat membantahnya. Jadi bila hadis nak cerita bahawa dalam tawanan perang ada orang perempuan yang jadi tawanan. Alah macam perang lawan Bani Nadir tadi. Huyah Safiyah akhi pada permulaannya jadi tawanan perang. Lepas itu Safiyah masuk Islam. Lepas itu Nabi mengahwini Safiyah. Menurut hukum perangan di antara orang Islam dengan orang-orang kafir ketika itu, semua orang yang menang mendapat harta rampasan. Ghanimah. Bukan saja harta benda yang berupa emas dan perak, tetapi juga wanita-wanita hendaklah diserahkan juga kepada pihak yang menang. Macam perang Ghazwah, perang Bani Nadir tadi. Wanita-wanita itu menjadi halal, boleh dijadikan isteri, yakni disetubuhi oleh orang yang menang, boleh dijual dan boleh dihadiahkan. Tetapi kalau wanita itu melahirkan anak daripada persetubuhan tuannya itu, maka wanita tadi jadi tidak boleh dijual lagi. Oleh itu sahabat-sahabat baginda yang menang dalam peperangan itu berhasrat untuk melakukan azal. Lalu mereka bertanyakan kepada Nabi SAW, bolehkah mereka berbuat azal itu ataupun tidak? Rasulullah SAW agak keheranan dan bertanya, apakah benar kamu hendak melakukan sedemikian? Lalu Nabi mengingatkan dan bersabda, janganlah dikerjakan perbuatan sedemikian, kerana setiap anak yang telah ditakdirkan Allah akan lahir, maka mesti akan lahir, sekalipun dilakukan bermacam-macam usaha dan ikhtiar untuk menghalang kelahiran anak itu. Takdir Allah mesti berlaku. Tiada siapa pun yang boleh menghalang takdir Allah sendiri. Kisah ni nak cerita kepada kita. Ni soalannya ialah azal tu boleh ke tak boleh? Soalan fiqh. Azal tu boleh ke tak boleh? Dalam cerita ni Nabi SAW, sahabat tanya, kami nak buat azal boleh ke tak boleh ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tak payah buatlah, kerana kalau Allah Ta'ala nak mentakdirkan jadi anak, maka jadi anak jugalah. Jadi hukum fiqh boleh ke tak boleh? Sini berlaku khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata Nabi jawab macam tu, maknanya tak boleh lah, tidak boleh azal. Ada ulama kata hukum azal itu adalah boleh, kerana pada waktu itu boleh menyetubuhi hamba. Bila boleh menyetubuhi hamba, hamba tu beranak, anak itu menjadi duduk bawah tanggungan, bawah nafkah tuan dia. Hak hamba, hak tawanan perang tadi, apabila disetubuhi beranak, mengandung beranak, hukum pada masa itu anak itu jadi anak orang yang menyetubuhi ini. Macam isteri juga. Ini adalah pertikaian dari sudut orientalis guna alasan ini untuk menuduh dan menyatakan bahawa Islam ini menghalalkan kezaliman kepada perempuan, menghalalkan penindasan kepada perempuan. Ulama jawab, amalan itu berlaku pada waktu itu dianggap sebagai selari dengan perjalanan undang-undang dunia, masyarakat dunia pada waktu itu. Masyarakat dunia waktu itu macam itulah sistem dia. Undang-undang dunia macam tu, maka itulah yang berlaku juga dalam sejarah Islam. Tetapi apabila benda tu sudah tidak ada lagi,
Tidak ada Islam mengajarkan kepada orang Islam supaya melakukan begitu kepada tawanan-tawanan perang. Jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di sini bahawa tidak perlu buat azal, kerana kalau Allah nak bagi jadi dapat anak, akan dapat anak juga. Dapat tahu. Ada pendapat kedua kata boleh. Mana seorang suami buat azal kepada isteri dia. Ni cerita Nabi tak bagi ni sebab dia buat azal kepada perempuan tawanan perang. Kalau dia buat azal pada isteri dia, boleh ke tak boleh? Hukum perbuatan itu ulama jawab, boleh. Hak Nabi kata tak boleh ni bukan maknanya tidak boleh perbuatan itu. Nabi tak bagi ni sebab dia nak buat azal kepada tawanan-tawanan, perempuan yang menjadi tawanan perang. Dua. Yang ketiga, adakah boleh berlaku azal? Adakah boleh berlaku, boleh jadi beranak, jadi mengandung dan beranak dengan azal? Nabi kata, pada kamu tidak boleh buat azal, kalau Tuhan nak bagi beranak, beranak juga. Bukan maknanya dengan azal tu jadi beranak. Melakukan azal maknanya benih tidak bercatung. Tidak bercatung, tidak beranak lah. Hak Nabi sebut tak boleh tu maknanya jangan buat begitu. Habis satu bab situ. Bab kedua, Tuhan kalau nak beri anak padamu, kamu akan dapat anak juga. Maknanya kau apa cara mengusaha tak anak-anak, Tuhan nak beri, dapat juga. Hak Tuhan tak nak beri, mengusaha macam mana pun tak dapat. Tak dapat lagi, usaha lagi. Usaha tak dapat juga. Usaha tak dapat juga. B usaha dapat. Dan macam mana hak tu? Kayu ukur antara A usaha tak dapat, B usaha dapat, tidak boleh dibuat sempadan dia kat mana. Sebab itu duduk dalam rahsia ketuhanan, hubungan hamba dengan Tuhan. Jadi hubungan hamba dengan Tuhan dia cerita lain. Hubungan hamba dengan Tuhannya B cerita lain. Masing-masing rasa lah. Dengan apa yang mereka rasa itu dapat ilmu ahwal. Hak mereka rasa itu kalau dia cerita ke orang lain tidak boleh nak merasai yang dia rasai itu. Sekadar dengar je. Bila orang lain dengar cerita huraian dia tu, orang yang dengar tu dapat ilmu ahwal, ada dapat ilmu akad, dan tak dapat lagi ilmu ahwal. Dengar, tahu. Faham tak rasa tu? Tak faham. Tahu, ambil nama tahu, tapi tahu tak faham. Apabila faham tu ialah rasa. Tahu tak? Tahu. Faham tak? Tak faham. Apa tak faham? Sebab tak rasa lagi. Jadi bagaimana? Inilah ilmu awal itu, luahlah konsep dia. Hubungan seseorang itu dengan Tuhannya itu adalah suatu ilmu yang luas yang dilalui oleh tiap-tiap orang hamba dalam dia berdoa kepada Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan daripada Yahya bin Ya'mar katanya, كان أول من قال في القدر ini Imam Muslim sebut, كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا عبد الرحمن
innahu qad zahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna ilma wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'amuna anna alla qadara wa anna al-amra unufun. Qala fa idza laqita ulaika fakhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'min bil qadar. Diriwayatkan daripada Yahya bin Ya'mar. Ni Imam Muslim cerita ni. Dia kata Yahya bin Ya'mar berkata, adalah orang yang mula-mula berfatwa, mengajar, cerita tentang tidak ada qada dan qadar di Basrah ialah Ma'bad al-Jahni. Ma'bad al-Jahni ni toknya dia orang Yahudi. Orang Yahudi ni Nabi hamba. Zaman Nabi ada kampung Yahudi di Madinah, Nabi hamba naik ke Wadil Qura, naik ke Syam. Zaman kemudian, zaman Abbasi, zaman Umayyah, Yahudi yang duduk di Wadil Qura mari turun semula dalam bandar Islam. Termasuk di Iraq. Anak cucu dia lah maknanya. Anak cucu dia masuk semula dalam bandar Islam, nega. Masuk semula dalam bandar Islam, jadi cikgu. Masuk semula dalam bandar Islam, jadi doktor. Hak jadi cikgu ni, dia mengajar. Dalam pengajaran yang dia mengajar, ada benda-benda baru yang dia bawa. Pemikiran yang jadi pegangan ataupun yang dia pelajari, dibawa masuk ke dalam masyarakat Islam. Jadi orang Yahudi itu ada hak masuk Islam. Masuk Islam jadi Islam lah. Walaupun masuk Islam jadi Islam, tetapi pemikiran yang diterima daripada zaman dia kecil, ini tidak boleh dihapuskan. Jadi Ma'bad al-Juhni ini, maka dia mengajar. Dia kata, dia mengajar. Aku dan Humaid, orang yang pertama mengajar di Basrah. Cikgu, tok guru mengajar di Basrah. Pertama, tidak ada qada ni. Tidak ada qada, tidak ada qada dan qadar. Ma'bad al-Juhni. Orang dengar. Kata orang belajar Quran adu dengan ayat Quran. Macam mana ni? Berkata Yahya bin Ya'mar, maka aku dan Humaid bin Abdul Rahman pergi mengerjakan ibadat haji. Jadi dia dengar Ma'bad ngajar di Basrah ni. Ni cerita lama lah. Pada tu bila ada PT apa semua, mengerjakan ibadat haji di Mekah. Basrah dengan Mekah jauh. Basrah tu Iraq. Mekah lah. Pergi ke Mekah. Kami berkata sesama kami, mudah-mudahan kita berjumpa di Mekah ataupun di Madinah salah seorang daripada sahabat Nabi. Nak ambil ilmu sahabat pula. Hak tadi ilmu orang mengajar, orang biasa mengajar. Bak pas apa? Tak ada qada dan qadar. Di dalam Islam macam mana nak tahu pas apa tu betul ke tak betul? Kami tanyakan tentang masalah qada takdir Allah. Maka kebetulan kami berjumpa dengan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar memang banyak meriwayatkan hadis. Ketika beliau hendak masuk ke masjid, maka kami mengepik beliau. Seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri. Kepik dia sebab nak bercakap, nak tanya. Aku lihat ada tanda-tanda bahawa aku, kata Yahya, akan menjadi juru cakap. Setelah dapat kepik dia, dapat mana yang mendekati dia, macam dia orang suruh aku bercakap. Lelaki pun berkata, ya Abu Abdurrahman, hei Abu Abdurrahman. Dia larang kepada Abdullah bin Umar. Ni yang warak ni. Abdullah bin Umar, dia lain daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni pemikiran dia terbuka, luas, suka buat pembaharuan, suka kepada perbandingan. Sayyidina Umar tengok kemajuan ada di Parsi, dia buat juga. Abdullah bin Umar, dia tak ada sifat inovasi tu. Sifat nak pembaharuan tu tak ada, dia suka ikut.
Kalau Nabi jalan, Nabi mengerjakan haji lalu ke tepi ni, dia lalu ke tepi ni jugalah. Walaupun tempat luas lagi, tak lalu dah. Ke belah sana ke, belah ni ke. Dia ikut sebutir. Maka dia anggap sebagai seorang sahabat yang warak. Dia banyak meriwayatkan hadis, terutamanya bab-bab tasawuf. Jadi Yahya bin Ya'mar ni dia tabi'in lah. Dia berjumpa dengan anak Sayyidina Umar tadi, Abdullah bin Umar. Dia pun kata, di negeri kami, di Basrah ni, ada orang-orang yang pandai baca Quran dan mendalam ilmu pengetahuan mereka. Cikgu, tok guru, baca buku falsafah, kemudian bincang bab falsafah, ajar ke kita. Mereka menyatakan tidak ada takdir Allah. Semua perkara yang berlaku itu tanpa takdir. Dan tidak ada ilmu Allah tentang sesuatu yang berlaku itu sebelumnya. Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berkata, kalau kamu berjumpa dengan orang itu, katakanlah kepada mereka bahawa aku berlepas diri daripada mereka. Dan mereka berlepas diri daripada aku. Akhirnya aku tak nak tolong dia. Dan dia kalau minta tolong aku akan lari. Aku tak boleh tolong dia. Kalau akhirat dia mari cari aku nak minta tolong, aku tidak akan tolong dia. Maknanya cakapan bahawa tidak ada takdir Tuhan, tak tu. Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bersumpah, kalaulah orang yang membelanjakan sedekah emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak menerima daripadanya hingga dia percaya kepada takdir Allah itu. Kalau dia tak percaya takdir, nak cerita tidak sempurna Islam dia, duduk di atas tebing yang boleh menjadikan dia jatuh, terkeluar daripada Islam, tak percaya pada takdir itu. Kalau dia buat kebaikan, infak emas sebesar bukit Uhud pun, Allah Ta'ala tidak akan terima apa-apa. Sebab tak cukup rukun iman satu, maka jadi kosong. Rukun iman 6, tolak 1. Tak cukup 1, maka jadi kosong. Bukan maknanya jadi 5, jadi kosong. Kerana rukun iman itu tidak boleh dipecah-pecahkan, tidak boleh dipisah-pisahkan. 6 tu maknanya 1, kena ada belakang. 6 tu kena ada belakang, 6 baru jadi sempurna 1. Beriman kepada Allah. Kalau kata beriman pada Allah tapi takdir Allah tak percaya, maka tak jadi beriman kepada Allah, tidak jadi cukup. Dan mensyarahkan hadis ini, Imam Nawawi berkata, hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Abdullah bin Umar bin Khattabi mengkafirkan kaum Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir Allah. Dan Qadi Ayat berkata, orang yang mula-mula mengingkari ilmu Allah dan takdir adalah kaum Qadariyah. Jadi sebab itu kita belajar sejarah, Ma'bad Al-Juni tadi adalah pengasas mazhab Qadariyah, mazhab ajaran akidah yang menyeleweng, yang meletakkan bahawa manusia ada kudrat, makhluk ada kudrat. Koklah dia nak buat apa sebanyak mana pun tidak terbatas. Sebab Tuhan beri kudrat kepada makhluk ni sepenuh-penuhnya, maka Tuhan tak terlibat dah. Tak ada takdir Tuhan. Ini perkara yang salah. Jadi macam mana boleh jadi masuk dalam masyarakat Islam? Sebab baka Yahudi tak dimasuk. Sebahagiannya masuk dalam masyarakat Islam, jadi orang Islam lah. Tetapi mereka ini tidak membersihkan lagi daripada pahaman-pahaman yang mereka terima dalam keadaan yang tidak berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadi Ayat menegaskan pula orang-orang yang beriktikad seperti yang tersebut memang mereka itu adalah kafir, dan telah ijma' ulama Islam di zaman salaf, mereka yang menyatakan Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu yang ada di dunia ini berlaku dan terjadi adalah kafir. Maknanya ilmu Allah tu terbatas, bila berlaku baru tahu. Ilmu Allah Ta'ala itu spek, masa tak berlaku tak tahu. Maka ini adalah merupakan kata-kata
yang menunjukkan Allah itu lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Wal'iyazubillah. Kata-kata yang seperti ini merosakkan akidah. Orang beriman kena tahu Allah Ta'ala itu ilmunya adalah lengkap. Ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Ilmu Allah Ta'ala itu merangkumi. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak berjuzuk-juzuk. Hak dulu tak tahu, hak learning baru tahu. Tak. Allah Ta'ala itu mengetahui dengan pengetahuan yang menyeluruh, dengan pengetahuan yang mendalam, dengan pengetahuan yang seteliti-teliti sehalu-halunya. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kamal, bersifat dengan sifat jalal, bersifat dengan sifat jamal, jalal dan kamal. Segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalan. Kerana mereka telah mengingkari ilmu Allah Ta'ala dan takdir. Jadi kita mestilah meyakini perkara itu. Dan kita nak meyakini perkara itu biar ada dalam hati. Ini memerlukan kepada zikir. Memerlukan kepada zikir. Maka zikir-zikir tauhid perlu kita amalkan selalu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Di antara yang mustahab. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ambil sekerat je dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nak menghuraikan la ilaha illallah. La ilaha illallah ni semua nabi-nabi bawa, semua nabi-nabi ajar. Maknanya semua nabi-nabi ajar, Nabi Musa ajar, Nabi Ibrahim ajar, semua nabi-nabi ajar. Maknanya kalimah ini sangat besar. Dia ada magnet yang kuat. Ada elektrik yang kuat yang boleh menarik hamba ini. Dengan zikir, zikir itu tarik hamba ini menuju kepada kesempurnaan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita belajar pakai kitab ni saja, lepas tu kita balik tak berzikir, malang kita tak berzikir, jadilah kita tahu orang yang ada ilmu dalam akal tetapi tidak disertai dengan kekuatan, tidak disertai dengan yakin. Ilmu kita ilmu akal, tidak jadi ilmu asrar, ilmu di hati. Iman itu duduk dalam hati, bukan duduk dalam akal. Iman itu ialah yakin, tempat yakin itu dalam hati. Jadi yang kita kena fikir bagaimana hak kita faham ni nak suruh kita jadi yakin. Mesti dengan jalan zikir. Dan juga memelihara segala sifat-sifat hati. Tidak ada riak, tidak ada takabur, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Barulah ilmu yang kita belajar duduk dalam akal tu, ia mengalir sampai dalam hati. Bila sampai dalam hati, tumbuh yakin. Perkara beriman kepada qada dan qadar, belajar mudah je. Tetapi bila Tuhan uji dengan kesusahan, Tuhan uji kesusahan sehingga kita tak ada tempat dah bergantung. Mula-mula kita sakit, kita gantung ke doktor. Doktor bagi obat. Tak baik. Lepas kita gantung ke doktor, kita gantung ke obat. Tak baik. Contoh. Allah sengaja buat begitu. Jadi orang-orang yang berumur, Tuhan buat begitu supaya hamba ini mengenali Allah itu Al-Wali. Hamba itu mengenali Allah itu Al-Wakil. Masa sakit ni. Tadi kita kata kita beriman pada qada dan qadar. Sekarang sakit, berobat tak baik juga. Takdir dah gitu. Macam mana? Kita pun tanya, hey Tuhan macam mana? Hey Tuhan macam mana? Jadi di situ kita berjalan ke arah tidak yakin. Hati tidak yakin. Akal kata, aku yakin. Jadi mana akal belajar dah. Hati itu ilmu tak masuk lagi. Ilmu ada dalam akal tak masuk lagi dalam hati. Nak suruh masuk dalam hati itulah memerlukan kepada zikrullah. Maka la ilaha illallah itu intipati hak semua nabi-nabi ajar. Itulah rahsia yang paling besar sekali untuk kita amalkan, kita jadikan zikir kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat beriman pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar ni kita nampak rahsia dalam mata hati, nampak. Apa tahu hak mari aku ujian gini, kita nampak baru yakin.
Yakin baru redha. Lagi dak mari nampak, kita akan tanya. Nak lepaskan diri kita daripada belenggu dunia ni. Mesti masuk dulu dengan la haula wala quwwata illa billah. Ni zikir. Bila tidak ada, tidak masuk zikir dah dengan bibir mulut pada hati dia. Maka tahu dah dengan akal. Ilmu dalam akal tak masuk dalam hati, tak tumbuh yakin juga. Inilah latihan-latihan yang kita kena buat dalam bentuk zikrullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuni. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada persoalan sikit. Yang pertama sekali kita ambil dengan Ustaz. Takdir boleh berubah dengan adanya silaturahim. Selain pada silaturahim, apakah amalan-amalan yang kita boleh melakukan? Allah Alam. Yang pertama. Yang kedua, kita pernah dengar dulu dalam tahun 80-an perancang keluarga. Pelajar keluarga kan? Apakah kita boleh